Ja'far mengajarkan doa ni. Dia nak talqin, mana nak ajar orang lain, kepada orang sakit, dan mengajar kepada anak perempuannya yang telah menikah. Jadi Abdullah bin Ja'far ajar doa ini hak dia terima daripada Sayyidina Ali kepada anak-anak cucu dia. Jadi kita pun kena ajar jugalah. Malam ni kita ajar kepada siapa? Kepada pelajar-pelajar semua. Ingat ke tak ingat? Kena ingat. Tak ingat mana? Tulis hadis ni, sanad dia sahih. Hadis 5358 ni sanadnya sahih. Alhamdulillah. Kata di mau'uk adalah orang yang diserang penyakit demam. Makna al-mughtaribah, perempuan yang dinikahkan dengan selain kerabat dia. Mana anak perempuan hok menikah dengan orang jauh-jauh. Jadi baca doa ni, takut susah sedih-sedih, teringat keluarga, baca doa ni. Jangan ada susah hati. Cik abang kan ada. Ya. Jadi kena baca doa ni. Mudah ya doa, tidak payah. Yang payahnya kalau kita tak pandai nak berdoa. Mari kita pergi kepada bacaan yang 359. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Abu Bakrah. Abu Bakrah tu bukan Sayyidina Abu Bakar, nama dia Abu Bakrah, nama dia Nufai dengan Ain bin Al-Haris. Abu Bakrah dia kata, Nabi SAW bersabda, da'awatul makruh. Apa dia da'awatul makruh? Doa orang yang sedang ditimpa kesusahan. Bila kena susah, dia pun baca doa ni. Mari kita baca. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya kasih sayang-Mu yang aku harapkan. Maka janganlah membebankan permasalahan pada diriku walaupun hanya sekelip mata, dan perbaikilah keadaanku seluruhnya. Tiada Tuhan yang patut disembah selain daripada Engkau, ya Rabbal Alamin. Tulis hadis ni, hadis 359. Sanad dia hasan. Kemudian kita pergi pada hadis 360. Hadis 360 ni kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Ibni Majah daripada Asma binti Umais. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Mana Nabi ajar dia baca. Nabi kata apa? Ala uallimuki kalimatin taqulihinna 'indal karbi aw fil karbi. Tengok terjemahan dia. Mahukah aku ajarkan kepadamu, Asma, doa yang dapat engkau ucapkan ketika ditimpa kesusahan? Mestilah Asma kata nak. Nabi nak ajar, kata-katanya kita nak. Betul tak? Asma kata apa? Nabi kata apa? Bila kita susah, kata ikut, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a.
Maksud dia, ya Allah, Allah Tuhanku, dan aku tidak menyekutukanmu dengan sesuatu pun. Tulis hadis ini sanad dia sahih. Sanad dia sahihun. Maknanya kita pindah pula kepada bacaan yang ke 361. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Abu Qatadah, daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan bahawa Nabi kita bersabda, man qara ayat al-kursi wa khawatima surat al-Baqarah indal karbi aghasahu Allah azza wa jalla. Maksudnya sesiapa yang baca ayat kursi, ayat kursi. Siapa dia ingat ayat kursi? Ingat? Nak teh? Angkat tangan saja. Dan penutup surah Al-Baqarah. Apa dia penutup surah Al-Baqarah? Amanar Rasul. Ketika ditimpa kesusahan, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolongnya. Cuma sanad hadis ni dhaif. Sanad dia dhaif. Tapi ayat kursi ni power. Memang ayat yang terbaik, yang paling afdal dalam Quran, ayat kursi. Surah yang paling afdal, surah Al-Fatihah. Kena ingat lah, surah Fatihah ayat kursi. Maknanya ayat kursi dengan amanah Rasul ni memang banyak kelebihan dia. Walaupun sanad hadis ni lemah, tapi ada hadis lain yang kuat. Bolehlah kita baca. Bila kita susah ni, baca semua lah mana ada tu. Baik, kita berpindah kepada bacaan 362. Hadis ni hadis ni dhaif. 362. Dan kami riwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, dia kata apa? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha makrubun illa furrija anhu. Kalimat akhi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sesungguhnya aku mengetahui satu ucapan. Kalimah itu mana ucapan lah, yang tidak akan diucapkan oleh orang yang ditimpa kesusahan, melainkan pasti akan diberikan jalan keluar baginya, iaitu doa saudaraku Yunus, Nabi Yunus. Nabi kata apa? Fanada fil zulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka dia menyeru dalam keadaan sangat gelap. Kita nak baca ni tulis kecil tu. Jangan kata Allah apa ni, fanada fil zulumat. Tak payah tu. Itu cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam perut ikan. Baca hadiahnya, ayat kata belakang. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan yang berhak disemua selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Tulis apa ni, kata di muhakkik ini kata hasan li ghairihi. Mana hadis ni hasan li ghairihi? Ada kata Syekh Mas'ud dhaif. Dia kata hadis ni dhaif, tapi ada orang kata hasan li ghairihi. Tulis dhaif, terus dia hasan li ghairihi. Tapi adalah riwayat lain yang jelasnya ni, hak sahih yang bawah, yang di bawah ni. Cuma hak atas tu masalah sanad. Bacaan ni boleh dikembar dengan riwayat yang seterusnya ni. Riwayat oleh At-Tirmizi daripada Sa'ad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu Zinnun iz da'a biha wa huwa fi batnil hut. Doa Zinnun, Nabi Yunus. Nama ikan Allah, nama ikan apa? Ikan Nun. Ikan, nama ikan Nun. Ada orang nama Nun sini?
Kalau ada yang ada nama ikan. Nama Yunus ada? Tak ada. Ui, salah. Nama Nabi pun tak ada. Nama John? John ni nak lalu John. Nabi Yunus ni dia panggil Zinnun sebab dia telah oleh nama ikan. Ketika berada perut ikan paus, dia baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Nabi, la yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Tidak ada seorang muslim berdoa dengan doa ni untuk memohon suatu hajat kecuali Allah telah kabulkan doa dia. Jadi siapa dia nak ada hajat apa-apa, tulis hadis ni. Hadis yang kedua ni sahih. Riwayat yang kedua ni hadisun sahih, akhrajahu Tirmizi. Alhamdulillah. Maknanya kita kalau ada apa-apa kes yang kita rasa susah, bacalah doa Zinnun ni. InsyaAllah. Baca dengan khusyuk. Berapa kali selagi rasa tak kuat, baca banyak. Tapi jangan kuat doa. Jangan banyak sangat. Takut jadi kuat doa. Cerita banyak tapi kita tak nak cerita malam ni. Ada cerita orang beramal dengan doa Zinnun ni apa dia dapat. Mula tu. Kau nak tahu lah malam ni, Pak? Nanti lepas jawab lah. Baik, tamaklah kita bacaan ketika susah hati, ketika ada masalah besar, tamak. Sekarang ni kita berpindah kepada bab 77. Tulis bab 77 ku Arab, babu ma yaqulu idza ra'ahu syai'un aw fazi'. Bab bacaan ketika rasa takut ataupun terkejut. Bila kita dia kita rasa takut. Apa yang kita nak baca? Kita nak baca apa? Tengok bacaan yang ke-363. An-Nawawi rahimahullah, wa ruwina fi kitab Ibn Sunni an Thawban radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'ahu syai'un. Mana Nabi bila dia rasa takut, bila dia rasa takut pada sesuatu, dia baca doa ni. Kata, huwallah Allahu Rabbi la syarika lah, huwallah Allahu Rabbi la syarika lah. Maksudnya dialah Allah adalah Tuhanku, tiada sekutu baginya. Tulis hadis ni, sanad dia sahih. Dan bacaan yang ke-364, kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi daripada Amr bin Shu'aib an abihi, daripada ayah dia, daripada datuk dia. Kita dah bincang baru ni dalam hikayat fiqh. Siapa dia? Amr bin Shu'aib abi an jaddi kita. Bahawa Rasulullah sallallahu mengajar kepada mereka bacaan saat ketika rasa takut. Nabi kita ajar ketika rasa fazah, rasa takut, kita baca doa ni. Pelajar-pelajar pun rasa takut, baca doa ni. Kata, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Ingat dah? Dah. Sekali lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi
wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kemarahannya, daripada kejahatan hamba-hambanya, daripada godaan syaitan, dan agar mereka syaitan tidak mendatangi. Abdullah bin Amru, rawi hadis ini, mengajar baca ini kepada putera-putrinya yang telah akil, berakad, maknanya hak cerdik dah, yang hak beringoh tu anda tak pandai apa lagi. Sedangkan yang masih kecil dia tulis, kemudian digantung di leher mereka. Jadi ada yang mengatakan, baru ni kita dah bincang dalam siri yang lepas, jadi hadis ini sahih daripada bacaan Nabi SAW itu sahih, tulis itu hasan li ghairihi dari sudut bacaannya. Cuma dari sudut perbuatan sahabat itu dia panggil ijtihad daripada dia. Eloknya kalau budak tu kecil, kita baca pada dia, kita baca ke dia, kita tiup dia. Jadi kalau kita gantung-gantung ni masalah. Budak tu bawa kertas kita masuk tandahlah, masuk dalam macam-macam benda yang tidak elok. Tulis seeloknya dibaca kepada anak itu. Kita baca kepada anak itu, kepada anak yang masih belum pandai baca sendiri. Anak boleh baca dah, kita ajar dia baca. Yang tak boleh baca, kita baca untuk dia. Wallahu a'lam. Tamatlah kita bacaan apa tadi? Apabila takut. Sekarang kita berpindah pula bacaan babu ma yaqulu iza asabahu hammun aw hazan. Bacaan ketika ditimpa hammun tu kesedihan, duk mikir kepada benda yang akan berlaku, itu berani hammun. Kita mikir aku ni tak lulus periksa kan, aku ni tak dapat kerja kan, tak dapat bini comel kan, sengih lalu juga. Nah, tak dapat benda kita nak, itu dia panggil hammun. Benda tak berlaku lagi tapi kita duk mikir sampai stres. Dan juga au hazan. Hazan ni kegundahan, benda hak sedih, benda yang sudah berlaku. Kita sedih, selipar kita hilang contohnya. Sedih apa-apa sajalah tak dapat. Kita skor, ingat kau boleh makbul, boleh apa ni, jahit jidan. Boleh makbul jidan. Ada biasa boleh makbul jidan. Sedih kita sedih, bunyi jidan juga. Tak boleh makbul. Jadi kita tanda pelajar hamun, benda yang akan datang, tak berlaku lagi. Hazan, benda yang sudah terjadi. Mana-mana orang yang rasa susah hati, serabu, tak nak buat apa ni, maka kita baca doa ni. Baca doa ini. Qala An-Nawawi, tengok bacaan 365, kami riwayatkan dalam Sunan Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni, dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asabahu hammun aw hazanun falyad'u bihadhihi al-kalimat. Apa Nabi kata? Sesiapa yang ditimpa kesedihan, kesusahan, hendaklah dia baca doa ini. Mari kita baca belakang, mudah-mudahan kita tak sedih. Boleh? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik
aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Tanda sekat tu ya. Jangan duduk mahi. Lama dia kejap pergi baca habis kalau ada. Tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, hukummu adil padaku. Aku mohon kepadamu dengan semua nama-nama yang engkau miliki dan engkau namakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau ajarkan pada salah satu makhluk ciptaanmu, atau engkau sembunyikan dalam ilmu gaib yang engkau miliki, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penenang hatiku. Kita nak Quran ini menjadi penawar pada jiwa kita, penerang dadaku, pelenyap kesedihanku, dan penghilang rasa kegelisahanku. Jadi kita nak apa dia ubat kita? Quran. Baik. Tengok dalam doa tadi Nabi kata apa? Sama ada nama muajar kepada orang ataupun nama yang Allah simpan di sini dia. Maka di sini para ulama mengatakan nama Allah bukan 99 saja. Banyak lagi. Cuma 99 itu adalah hadis yang dihitung 99. Yang lain itu banyak lagi. Sebab ada nama yang Allah ajar yang kita tak tahu, ada nama yang Allah simpan di sini. Baik, apa jadi? Tengok ni. Faqala rajulun minal qaum, seseorang ahli yang hadir itu pun berkata, wahai Rasulullah, innal maghbun liman ghubina bi aulad al-kalimat. Apakah orang yang sedih? Apakah orang yang sedih dan resah kerana ditipu juga termasuk dalam doa ini? Jadi orang tadi benda lain, orang sedih ni kerana kena tipu, kena scam atas skala ni. Scam tak? Baginda menjawab, ajal faquluhunna wa'allimuhunna. Kata Nabi SAW, betul, ucapkanlah doa ini dan ajarkan pada orang itu. Orang sedih itu dia ajar dia. Fa innahu man qalahunna iltimasa ma fihinna azhaballahu ta'ala huznahu wa atala farahahu. Kerana sesiapa yang membacanya dengan mengharapkan kelebihan yang terkandung dalam diri doa ini, nascaya Allah akan menghilangkan kesedihannya dan mendatangkan kegembiraannya. Jadi siapa dia baca, sedih dia akan hilang, gembira akan datang. Nak ke tak nak, tulis hadis ini Hasan ataupun sahih bi syawahidi. Samalah istilah dia Hasan ataupun sahih dengan syawahid, dengan lorong-lorong yang ada itu. Kita kata alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada bacaan yang seterusnya. Ma yaquluhu bab 79, babu ma yaquluhu idza waqa'a fi halakah. Bab bacaan ketika ditimpa, jatuh dalam kebinasaan. Bila kita jatuh tempat tak baik, kita kena baca doa ni. Baca doa ni. Doa 366. Waruwina fi kitab Ibn Sunni an Ali. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dari Ali. Dia ada riwayat yang ada meriwayatkan bahawa Nabi kata, ya Ali, Ali, ala uallimuka kalimatin idza waqa'ta fi wardatin qultaha.
Mahukah aku ajar padamu beberapa bacaan apabila engkau ditimpa musibah membaca doa ni? Ali kata nak lah. Kenapa tak nak? Qultu bala ja'alani lahu fidaka. Nak sangatlah. Qala idza waqa'ta fi wartatin, bila engkau tertimpa musibah, terkena satu benda yang tak baik, maka bacalah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada daya upaya dan kekuatan selain milik Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Siapa dia baca doa ni, fa inna Allah Ta'ala yasrifu biha ma sya'a min anwa'il bala, maka Allah akan lenyapkan dengan doa ini musibah apapun yang berlaku kepada dia. Tulis ni. Bacaan ini riwayat dia kata di Syekh Mastu dhaifun jiddan, terlalu lemah. Kita baca doa lain lah, banyak lagi doa lain tu. Ni terlalu lemah, lemah sangat dia punya sanad. Baik, kita baca terus lagi kepada doa yang seterusnya. Babu ma yaqulu idza khafa qauman. Bab zikir ketika takut pada satu kaum. Kita rasa takut pada, kita tengok orang mari tu, dia ni gedeber ni, takut dah. Kita baca. Ataupun kumpulan-kumpulan penjahat, kumpulan yang nak buat benda tak baik kepada kita ke, kepada negara kita ke, kepada umat Islam ke, maka kita baca doa ni. Kita baca doa ni. Kata Nawawi, kami riwayatkan dengan sanad yang sahih. Nawawi kata kami riwayat dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan An-Nasa'i daripada Abu Musa Al-Asy'ari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila takut pada suatu kaum, Nabi baca doa ni. Kata belakang, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau pada leher-leher mereka. Maknanya kita letak kuasa Allah Ta'ala tu atas tengkuk dia, penuntun mereka agar tidak buat jahat. Maknanya bila Allah Ta'ala pergi tengkuk buat ni, mana dengan kuasa Allah mereka tak boleh nak kacau kita lah. Itu maksud dia. Dan kami berlindung padamu daripada kejahatan mereka. Jadi hadis ni Nawawi kata sahih. Syekh Mas tu kata sanad dia hasan. Bacaan yang keseterusnya, babu ma yaqulu idza khafa sultanan. Bacaan ketika takut kepada penguasa. Kita ni, kita berdakwah nak ajar orang baik, tiba-tiba ada penguasa zalim nak tangkap kita. Penguasa zalim ke penguasa apa ke, ikutlah. Yang pentingnya orang nak kacau kita, orang nak ngenak kepada kita, maka kita kena baca doa ni. Bacaan 368 kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan bahawa Nabi kita kata, iza khifta sultanan aw ghairahu falyakun. Apabila kamu takut pada mana-mana penguasa yang nak ambil tindakan ke atas kamu, maka kamu baca doa ni. Baca. La ilaha illallahul halimul hakim. Subhanallahi rabbis samawati sab' wa rabbil arshil azim. La ilaha
ilaha illa anta azza jaruk wa jalla sana'uk. Maksud dia, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, yang maha lembut lagi maha bijaksana. Maha suci Allah, Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan pemilik arasy yang agung. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, maka kuat pertolonganmu dan maha mulia pujianmu. Jadi kata Nawawi kata yustahabu an yaqul ma qaddamna fil bab sabiq. Jadi dianjurkan kita baca doa hak tadilah, yang riwayat yang sahih tadi. Sebab hak ni tulis sanad dia, hak ni bacaan 368 ni kata di muhakkik dia dhaifun jiddan, terlalu lemah sanad. Jadi kalau baca doa hak tadi, inna naj'aluka fi nuhurihim, Nawawi kata sanad dia sahih, ada orang kata sanad dia hasan. Babu ma yaqulu idza nazara ila aduwihi. Dengar ni. Bab bacaan ketika melihat musuh. Kita tengok musuh mari, kita baca. Kita baca dulu. Bacaan 369 kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas. Dia berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan dan bertemu dengan musuh. Jumpa dengan musuh, aku pun dengar. Dengar apa? Aku dengar Nabi baca. Nabi kata apa? Ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Wahai raja di hari pembalasan, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Minta pertolongan. Jadi hadis ini juga sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Karena itulah kata Nawawi yustahabu ma qaddamna, dianjurkan apa yang telah kami sebut daripada hadis Abi Musa Al-Ash'ari yang sahih. Jadi Nawawi bawa riwayat ni tapi dikata mengambil sahih lah, lebih aula. Bab 83, Babu ma yaqulu idza arada lahu syaitanan aw khafahu. Bab bacaan ketika melihat syaitan. Ya sudah, siapa dia tengok syaitan? Nampak syaitan? Nampak. Aw khafahu, takut syaitan. Kita rasa gelak sini syaitan ada ni. Baca. Baca di ini. Baca ayat ni. Firman Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Fussilat ayat 36. Maknanya Allah ajar kepada kita, bila kita diganggu oleh syaitan, terus kita kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata. Nampak ada ganggu sana. Bila orang ngajar cumik tu, ganggu tu syaitan marilah. Jangan memang terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan dalam ayat lain Allah Taala berfirman, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila kamu membaca Quran, nescaya kami adakan antara kamu dan antara orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Maknanya Allah jadikan antara kita orang kafir itu ada tembok. Dia tak boleh buat apa-apa dengan kita. Ini kelebihan. Baik. Fayambari an yata'awwaz, maka kata Imam Nawawi, dianjurkan untuk kita berta'awuz. Apa dia ta'awuz? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian
dia baca ayat Quran. Sebelum kita baca Quran tu ta'awuz dulu. Baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Baik, kita pergi kepada hadis 370 dalam bab ini. Kata Nawawi rahimahullah, wa ruwina fi sahih Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abu Darda kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat. Tengah Nabi laksana solat, dengar cerita pelik ni. Nabi tengah nak solat, kemudian kami dengar Nabi baca. Nabi baca, a'udzubillahi mink. Biasa Nabi baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini a'udzubillahi minka. Aku minta berlindung kepada Allah darimu. Apa dia mu? Summa qala, kemudian baginda berucap sekali lagi. Nabi kata, al'anuka bila'natillah. Aku melaknatmu dengan laknat daripada Allah. Nabi ulang 3 kali. Kemudian baginda mengholorkan tangannya seakan-akan mengambil sesuatu. Nabi kata gitu, Nabi holor tangan. Sahabat dia tengok, pelik ni. Dengarlah cerita pelik ni. Setelah baginda selesai solat, Nabi sudah sembahyang, kami bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar Tuan berkata dalam solat satu perkataan yang tak pernah kami dengar sebelum ni. A'udzubillahi minka. Beliau ni tak pernah kata pun. Dan al'anuka bila'natillah. Beliau ni tak ada pun. Kenapa amalan ni ada? Kemudian kami tengok Nabi holor tangan. Kenapa? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi jawapan kepada soalan sahabat. Qala inna aduwallah iblis ja'a bishihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi. Musuh Allah nama dia iblis, syaitan ni iblis, datang dengan membawa obor api yang akan diholorkan ke muka aku. Dia bawa api, dia nak holor muka Nabi. Maka aku kata, a'udzubillahi min. Aku minta berlindung Allah Ta'ala daripada gangguanmu. Kemudian aku kata pula, al'anuka bila'natillah. Aku laknatmu, hei syaitan, dengan laknat daripada Allah yang maha sempurna. Dia pun mundur, syaitan pun mundur. Bila kena bacaan Nabi tadi, syaitan mundur. Lalu aku ingin mencengkam. Nabi nak tangkap syaitan, nak ikat dia. Demi Allah, seandainya bukan kerana doa saudaraku Sulaiman, Nabi Sulaiman kan dia pernah berdoa. Ingat tak? Sulaiman kata apa? Nah, dalam doa Nabi Sulaiman tu dia kata, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Surah As-Sad ayat 35. Sulaiman pernah berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, berilah kepada aku kerajaan yang tidak layak diberi pada orang lain lepas pada aku. Jadi aku ingat, oleh kerana jin ni pengikut Sulaiman berdoa dah tak ada orang lain boleh menguasai lebih pada dia, maka aku tak ada nak ingat. Nabi tarik balik tangan. Ini dipanggil menghormati jawatan. Menghormati jawatan. Kita dak hari ni nak kacau jawatan orang semacam. Jangan campur orang. Maka aku pun tak ada ambil, tak ada apa ni, tak jadi nak tangkap. Tak ada nak tangkap. Kalau tidak, pasti dia sudah terikat. Kalau aku tak ingat ke Sulaiman, aku tangkap syaitan ni, aku ikat dia di tiang dan dibuat mainan oleh anak-anak penduduk Madinah. Berani mana lagi main dengan syaitan? Syaitan kena ikat ke Nabi, kita pergi kosek detan, lain kali jangan usik Nabi dah. Tapi Nabi kata aku tak kacau lah dia, sebab dia tu sudah apa? Sudah didoa oleh Nabi Sulaiman minta kerajaan yang besar. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini rawah Muslim. Qultu, tengok ni. Kata Nawawi, dalam hal ini juga dianjurkan untuk azan. Mana kalau kita takut diganggu oleh syaitan, kita kena buat apa? Kita kena azan. Azan kuat, biar syaitan lagi. Sebab apa? Bila kita azan,
Sebab apa bila kita azan? Sebab bila azan, syaitan lagi. Tengok dalam kita. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Suhail bin Abi Saleh bahawa dia berkata, bapakku, dengar cerita ni, ayah aku hantar pergi ke kabilah Bani Harisah. Dia hantar ni suruh pergi ambil benda lah, pergi ke kampus bukan. Dan aku bersama dengan pembantuku. Dia pergi, dia bawa hulang ni, saya budak dia. Siapa tengah jalan? Dengar dia. Siapa tengah jalan, tiba-tiba ada suara memanggilnya daripada sebalik tembok. Kita kata apa ni? Hulang ni nama apa ni? Nama hulang lah. Jadi bunyi suara, hulang. Mana aku? Gelak tu ni. Gelak nak maghrib ni. Lalu ada tiba-tiba suara orang panggil. Tak nampak tu eh. Tak kau nak berasa. Terkecing lah budak ni. Nah. Pembantuku menoleh ke arah tembok. Mana bunyi suara ni? Dia pun cari tengok. Tak ada orang ni. Sudahlah. Ada orang panggil nama kita tapi Tuhan tidak ada. Macam mana nak buat? Namun tidak melihat sesiapa pun. Tak nampak siapa. Dia pun jalan tu lah. Kemudian aku menceritakan hal itu